Hai semua, untuk matematik tahun 3 hari ini kita nak belajar tajuk pecahan, dan hari ini kita nak belajar mengenal pecahan tak wajar dan juga nombor bercampur. Okey, sebelum ni kita dah belajar pecahan wajar. Hari ni kita nak belajar tak wajar dan nombor bercampur. Okey, objektif kita pada hari ini ialah untuk mengenal pasti pecahan tak wajar dan juga nombor bercampur dengan betul. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, lebih mendalam macam mana nak mengenal pasti pecahan tak wajar dan nombor bercampur, kita ulang kaji sikit yang kita belajar. Okey, macam minggu lalu cikgu ajar 7/10 ni, dia ialah pecahan wajar ke pecahan tidak wajar? Ya, dia ialah pecahan wajar sebab pengangka lebih kecil daripada penyebut. Okey, nombor yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Jadi dia wajarlah. Okey. 3/2. 3/2 ialah pecahan tak wajar sebab dia pengangka dia lebih besar daripada penyebut. Nombor yang dekat atas lebih besar daripada dekat bawah. Jadi dia tak larat nak angkat. Jadi itu pecahan tidak wajar. Okey, apa pula nombor bercampur? Okey, nombor bercampur baca ni. Dia ada gabungan nombor bulat dan pecahan wajar. Dia ada satu tu nombor bulat, satu yang besar yang tak ada per tu. Okey, 1/3 tu ialah pecahan wajar. Itu ialah nombor bercampur. Sebab tu dipanggil nombor bercampur. Baik, tengok contoh yang pertama. Okey, macam mana kita nak tengok, nak kena pasti pecahan tak wajar. Okey, cikgu ada beli pizza. Cikgu beli 2 pizza. Okey, kedua-dua pizza cikgu kerat, cikgu bahagikan. Okey, jadi dia ada banyak slice sekarang. Okey, betul, dia ada banyak slice. So, sekarang ni cikgu makan satu, cikgu makan lagi, cikgu makan lagi. Habis satu pizza. Yang sebelah ni pun cikgu makan satu. Okey, macam mana cikgu nak nyatakan, kita nak nyatakan pecahan pizza yang telah dimakan. Okey, macam mana nak nyatakan pecahan pizza yang telah dimakan? Okey, yang dipecah-pecahkan tu semua dah dimakan Okey, jadi nak nyatakan pecahan dia, perkara pertama untuk pengangka kita kena buat bilangan bahagian pizza yang dimakan. Okey, berapa banyak bahagian yang kita dah makan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 perkan dia dengan bilangan bahagian bagi satu pizza. Kita nak bahagian satu pizza sahaja. Okey, satu pizza sahaja. Maksudnya tadi cikgu beli 2. Okey, sekarang nak satu pizza je. Satu pizza ni ada berapa bahagian yang kita kerat? Okey, berapa bahagian yang dikerat? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 bahagian untuk satu pizza. Jadi pecahan untuk pizza ialah 5/4. Okey, boleh. Ini untuk pecahan tak wajar. Okey. Tengok yang seterusnya. Okey, cikgu ada 4, ada 3 segi 4. Okey, cikgu bahagikan kepada setiap segi 4 tu cikgu bahagi kepada 5 bahagian. Kemudian cikgu lorekkan dia. Okey, cikgu lorekkan. Okey, sekarang ni kita nak tengok berapa pecahan tak wajar mewakili gambar yang cikgu lukis dekat atas. Yang cikgu bagi tu, berapa pecahan tak wajar dia. Nyatakan pecahan tak wajar. Okey, macam yang tadi, kita kira bilangan bahagian yang berlorek. Okey, kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 13 lah. Kita perkan dengan
bilangan bahagian bagi satu bentuk. Okey, maksudnya satu bentuk ni ada berapa bahagian? Satu saja. Kan tadi ada 3 segi 4. 1 segi 4 tu ada berapa bahagian? Tak kisahlah nak kira yang ini ke, satu petak segi 4 yang ini ke, yang ini ke, boleh juga. Yang ini pun boleh juga. Sebab setiap bahagian yang kita potong tu tadi sama besar. Sebab pecahan ni mesti sama besar. Okey, cikgu kira yang ini ada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 segi 4 segi 4 tepat yang kita lukis tadi ada 5 bahagian. Cikgu dah bahagi kepada 5 bahagian yang sama besar. Jadi pecahan tak wajar dia ialah 13/5. Okey, pecahan tak wajar ni sebenarnya nilai dia sama sahaja dengan nombor bercampur. Okey, macam mana nak tulis nombor bercampur? Okey, cikgu tunjukkan. Okey, baik. Cikgu tunjukkan cara kita nak menulis nombor bercampur. Okey, nombor bercampur. Okey, gambar rajah menggunakan gambar rajah yang sama. Okey, ada 3 segi 4 juga. Okey, macam yang tadilah, yang tadi cikgu tunjuk macam mana kita nak menulis pecahan tak wajar kan. Okey, yang ini pula. Okey, nak tulis nombor bercampur, mesti kena ingat nombor bercampur ni mesti gabungan nombor bulat dan juga pecahan wajar. Okey, yang pertama, nombor bulat ni mesti mewakili bilangan bentuk yang dilorekkan keseluruhannya. Okey, ada 3 segi 4 ni, ada 1, 2. Ada 2 bentuk, yang dua-dua bentuk ni kita lorekkan keseluruhannya. Jadi, dia punya nombor bulat untuk nombor bercampur ni ialah 2 lah. Ada 1, 2 kan. Okay, lepas tu, yang kedua, pecahan wajar mesti diwakili bentuk yang dilorekkan sebahagiannya. Okay, pecahan wajar mesti diwakili oleh bentuk yang dilorekkan sebahagiannya. Macam ada 3 bentuk ni tadi. Okay, bentuk yang ini kita lorekkan sebahagian dia, bukan keseluruhan. Jadi kita kena tulislah pecahan dia. Okay, bentuk ni berapa banyak bahagian yang apa pecahan wajar yang mewakili bentuk ini. Okey, jadi pecahan wajar dia kita kena kiralah yang berlorek ada 1 bahagian, 2, 3. Jadi ada 3 bahagian perkan dengan satu bahagian yang ni dia dibahagi kepada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3/5. Okey. Jadinya, nombor bercampur untuk gambar rajah ni yang cikgu bagi tadi ialah 2, 3/5. Sama juga dengan yang tadi yang cikgu bagi pecahan tak wajar, 13/5. Nilai dia sama. Menggunakan gambar yang sama, kita boleh tulis dalam bentuk pecahan tak wajar ataupun nombor bercampur. Kedua-duanya nilai sama sahaja. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Contoh seterusnya ni cikgu ada 4 bentuk segi 4 tepat. Yang mana satu bentuk cikgu telah bahagikan kepada 2 bahagian. Dia sama besar bentuk kesemuanya semua sama besar. Okey. Baik, macam mana nak tulis nombor bercampur? Kita kena kira yang pertama nombor bulat tu mesti diwakili dengan bentuk yang telah dilorekkan keseluruhannya. Ada berapa bentuk yang cikgu dah lorek? Satu bentuk tu habis. Semua seluruhnya. Satu bentuk, 2, 3. Jadi 3 lah. 3. Okey, lepas tu kita tulis pecahan wajar untuk bentuk yang tidak dilorekkan keseluruhan. Okey, yang inilah pecahan wajar kita kena buat. Okey, cuba kira ada berapa bahagian yang telah dilorekkan. 1 bahagian. Jadi 1 per, okey, ada cikgu potong kepada 2 bahagian. Jadi 1/2 lah. Okey, jadi kita punya bentuk ni okey, gambar rajah yang cikgu bagi ni dia punya dalam perkataan kita boleh tulis 3/1/2. 3/1/2 untuk mewakili nombor bercampur. Okey, macam mana kita nak tulis dalam bentuk pecahan tak wajar berdasarkan gambar yang cikgu bagi kat atas ni? Okey.
memang pecahan tak wajar, kita kena kira bahagian yang berlorek. Semua bahagian yang berlorek. Tapi kita tengok kat sini ada 5 je bahagian berlorek kan? Betul tak? Tapi jangan buat salah. Sebab bentuk yang ini, bahagian yang berlorek yang ini, dia tidak sama besar dengan bahagian bentuk yang ini. Betul tak? Dia tak sama besar. Tapi bahagian berlorek yang ini, dia sama besar dengan bahagian yang cikgu bulatkan dengan warna merah tu. Sama besar kan? Satu petak segi 4 tepat tu sama dengan satu bentuk segi 4 tepat yang cikgu yang dilorekkan sebahagian sahaja. Jadi bermaksud bahagian yang berlorek keseluruhan ni sebenarnya dia boleh dibahagi kepada 2 bahagian. Okey? Macam mana 1, 2 kan? Sebenarnya dia asal dia telah dilorekkan, dia telah dibahagikan kepada 2 bahagian. Dia telah dipotong kepada 2 bahagian. Okey, macam ni. Okey, ada 2 bahagian. Okey, 2 bahagian yang berlorek. Yang ini pun ada 2 bahagian yang berlorek. Yang ini pun ada 2 bahagian berlorek. Okey, jadi bermaksud semua bahagian yang berlorek ada 2 tambah 2 tambah 2, 6. Tambah lagi 1 sebab jangan lupa ada 1 bahagian yang berlorek yang dekat ujung. Okey, ada 7 bahagian yang berlorek. Perkan dengan satu bentuk ini ada berapa kita bagi kepada 2 bahagian. Jadi 7/2 lah. Okey, nak tulis dalam perkataan 7/2. Okey, kalau awak perasan nombor bercampur ke pecahan tak wajar ke, dia punya penyebut dia mesti sama, per 2. Betul tak? Okey. Jadi cikgu harap awak boleh faham. Kalau tak faham boleh tanya. Okey, itu saja. Terima kasih.